Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Fakhrul Hakimi bin Ahmad Suzani, nombor matrik A190248. InsyaAllah saya dan rakan saya akan menyampaikan satu pembentangan video yang bertajuk Sejarah dan Perkembangan Undang-Undang di Malaysia. Bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana penubuhan Melaka lebih kurang pada abad 14, iaitu lebih kurang pada 1400, di mana bermulanya penyebaran Islam daripada Arab dan India. Dari segi teori, sebenarnya kedatangan Islam ke tanah Melayu terdapat 3 teori, iaitu pertama, Islam daripada Arab, yang kedua, Islam daripada India, dan yang ketiga, Islam daripada China. Walau bagaimanapun, telah disepakati dari segi rujukan yang utama, iaitu Islam datangnya daripada Arab. Walau bagaimanapun, Islam tetap juga datang daripada India dan juga China. Islam datang ke tanah Melayu melalui pedagang-pedagang dari sana. Islam pada ketika itu adalah agama rasmi bagi negeri Melaka, sama seperti konteks kita pada hari ini, iaitu Islam sebagai agama rasmi persekutuan, berdasarkan kepada perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Walaupun Islam adalah agama rasmi bagi persekutuan, ini membenarkan bagi mereka penganut yang bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka secara bebas di Malaysia ini. Kalau kita lihat kepada zaman sejarah di negeri Melaka, di mana Islam itu merupakan agama rasmi, di mana di dalamnya terkandung undang-undang Islam yang digabungkan juga dengan undang-undang adat. Jadi terdapat 2 jenis undang-undang yang terdapat di negeri Melaka semasa kedatangan Islam, iaitu undang-undang Islam dan juga undang-undang adat, ataupun undang-undang adat Temenggung. Baik, undang-undang ini telah dikekalkan untuk menjamin kedatangan pedagang yang berterusan daripada tanah Arab dan lain-lain, supaya berlaku keamanan di negeri Melaka. Jadi dengan wujudnya undang-undang, pedagang-pedagang bebas untuk berniaga di negeri Melaka pada ketika itu. Baik, yang seterusnya kita akan lihat dari segi undang-undang yang dikendalikan oleh badan-badan yang tertentu di negeri Melaka pada ketika tersebut, iaitu antaranya terdapat bendahara ataupun lebih kita kenali kepada sebagai penasihat sultan dan kehakiman. Kemudian adanya Temenggung ataupun ketua polis, dan tugas dia adalah untuk tangkap penjenayah dan tadbir penjara dan ketenteraman awam. Yang ketiga, kita ada Laksamana sebagai ketua tentera, dan yang keempat kita ada Syah Bandar, iaitu yang menjaga kebajikan dan juga menguruskan pendatang asing lah ketika itu. Fungsi bendahara ini juga seperti Perdana Menteri dan juga sebagai penasihat kepada Sultan. Baik, yang seterusnya kita lihat kepada undang-undang yang wujud di negeri Melaka. Terdapat dua jenis undang-undang yang wujud di Melaka, iaitu yang pertama, Undang-Undang Melaka ataupun lebih dikenali sebagai Hukum Kanun Melaka, manakala yang kedua adalah Undang-Undang Laut. Jadi terdapat 2 jenis undang-undang lah yang digunakan pakai di Melaka ketika itu, iaitu Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut, Undang-Undang Laut Melaka. Baik, yang seterusnya kita lihat dari segi kandungan yang terdapat dalam 2 undang-undang tadi, iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka ditulis pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan telah dikuatkuasakan pada tahun penguasaan Sultan Mahmud Shah. Dalam Hukum Kanun Melaka tadi terdapat beberapa jenis undang-undang yang dikuatkuasakan, antaranya adalah berkaitan dengan
undang-undang perkahwinan, jual beli, dan beberapa lagi jenis prosedur yang berkaitan dengan undang-undang Islam juga. Jadi undang-undang Islam dijadikan sebagai undang-undang utama, memandangkan negeri Melaka pada masa tersebut menjadikan Islam sebagai agama rasmi mereka. Manakala Undang-Undang Laut Melaka, iaitu undang-undang kedua yang terdapat di Melaka ketika itu, terdapat di dalamnya 24 pasal yang berkaitan dengan undang-undang, terutamanya yang melibatkan di kawasan perairan, dan antaranya adalah untuk memastikan masalah yang berlaku di perairan dapat diatasi, dan kemudiannya undang-undang yang di dalamnya mengandungi tata cara untuk jual beli, terutamanya yang menyebabkan jual beli di atas kapal, dan peraturan pelayaran, bidang kuasa nahkoda, dan juga tanggungjawab pegawai-pegawai kapal. Selain daripada itu, di dalam Undang-Undang Laut juga terkandung beberapa hal ehwal, peraturan dan sistem perkastaman berkaitan dengan cukai dan juga tanggungjawab serta bidang kuasa syah bandar. Jadi dua jenis undang-undang ini kita dapat bezakan, di mana undang-undang hukum kanun Melaka terpakai di kawasan darat, manakala undang-undang laut terpakai di laut. Jadi dua jenis undang-undang ini digunakan pakai di Melaka pada ketika itu. Okey, baik. Yang seterusnya kita lihat kepada tanah Melayu di era kolonial, di mana Malaysia ataupun asalnya tanah Melayu telah mengalami 500 tahun penjajahan, bermula dengan kedatangan Portugis ke tanah Melayu, di mana kedatangan Portugis ke tanah Melayu pada tahun 1509, tujuan mereka adalah untuk mengumpulkan barang dagangan, dan kedatangan Portugis ke negeri Melaka telah diketuai oleh Diego Lopez. Jadi dia ni telah datang bersama 4 buah kapal ke kawasan tanah Melayu, terutamanya di negeri Melaka, dan mereka datang untuk mengumpulkan barang dagangan. Jadi mereka datang dari negara mereka ke Melaka. Walaupun kedatangan Portugis ke Melaka tidak disenangi oleh penduduk setempat, dan akhirnya mereka menghasut Datuk Bendahara untuk menghalau orang Portugis daripada negeri Melaka ketika itu. Dan akhirnya Sultan Mahmud telah mengarahkan untuk menangkap beberapa pegawai ataupun orang Portugis dan juga pedagang-pedagang, dan akhirnya mereka ni ditawan. Walau bagaimanapun, ketua mereka ini telah meminta Tun Mutahir untuk membebaskan tawanan mereka, itu Shah Bandar tadi, tapi tidak dibenarkan. Dan akhirnya ketua mereka ini telah berjanji bahawa mereka akan datang semula ke kawasan tanah Melayu, dan akhirnya bermasa bersama Alfonso pada tahun 1511 mereka telah masuk ke negeri tanah Melaka dan telah menyerang Melaka pada ketika itu. Okey. Itu antara sedikit sebanyak dengan kedatangan Portugis ke tanah Melaka lah. Jadi Portugis menjajah negeri Melaka lebih kurang pada tahun 1511 sehingga tahun 1641. Jadi seperti mana kita tahu, perkembangan perundangan di tanah Melayu ataupun Malaysia ketika itu tidak akan lari daripada perkembangan sejarah itu sendiri, iaitu dari segi penjajahannya. Semua itu telah membawa kepada perubahan-perubahan perundangan di tanah Melayu. Kemudian kedatangan Belanda ke Melaka ataupun ke tanah Melayu lebih kurang pada tahun 1641 dengan kolaborasi kerajaan Johor.
Jadi Belanda telah menjalinkan hubungan baik dengan Kesultanan Johor dan masuk ke Tanah Melayu. Dan Belanda telah menawan negeri Melaka daripada Portugis sehinggalah pada tahun 1795. Jadi ini beberapa perkara dengan sejarah Tanah Melayu lah, dan rentetannya terhadap perundangan di Malaysia. Jadi kita dapat faham daripada penjajahan pertama Portugis, kemudian dengan kedatangan Belanda ke Tanah Melayu. Jadi kita lihat pula selepas Portugis dan Belanda, pada tahun 1795 French-Like telah berjumpa dengan Sultan Kedah, dan pada tahun 1786 satu perjanjian telah dibuat oleh Sultan Kedah dengan menyerahkan Pulau Pinang kepada Inggeris pada ketika itu. Dan istilahnya adalah serahkan Pulau Pinang kepada Inggeris. 20 tahun selepas penubuhan Pulau Pinang, Undang-Undang Inggeris telah bertapak ke Tanah Melayu dalam bentuk Piagam Diraja Kehakiman 1807 atau lebih dikenali sebagai Royal Charter of Justice. Baik, di mana dengan kewujudan Royal Charter of Justice tadi, maka wujudlah penubuhan Mahkamah Keadilan yang pertama, iaitu Pulau Prince of Wales di Pulau Pinang yang menjalankan bidang kuasa dalam perkara sivil, bidang kuasa jenayah dan juga hal-hal gereja. Ia telah ditafsirkan sebagai memperkenalkan Undang-Undang England ke Pulau Pinang. Dengan kewujudan Royal Charter of Justice tadi, dapat menjelaskan bahawa itu adalah salah satu cara bagaimana pihak British memperkenalkan undang-undang mereka ke Pulau Pinang ataupun Tanah Melayu. Jadi di sini terdapat beberapa ataupun wujud jenis isu yang berkaitan dengan undang-undang apabila Pulau Pinang itu diserahkan kepada Inggeris. Jadi kita akan tengok apakah isu-isu ini. Persoalan yang sering timbul dalam tempoh tersebut adalah sama ada Pulau Pinang itu diserahkan kepada Inggeris ataupun dimiliki oleh Inggeris. Sekiranya Pulau Pinang itu diduduki oleh Inggeris, maka dengan cara apa sekalipun, menurut undang-undang yang patut berjalan di kawasan tersebut adalah undang-undang orang yang duduk di kawasan tersebut. Jadi sekiranya sebagai contoh, sekiranya Inggeris tadi duduk di kawasan itu, so undang-undang yang digunakan adalah undang-undang Inggeris bagi kawasan tersebut. Tapi sekiranya Pulau Pinang itu bukan wilayah yang didudukinya tetapi diserahkan kepada Inggeris, maka undang-undang yang berkuat kuasa selepas penyerahan tersebut adalah undang-undang tempatan yang iaitu Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Adat Tempatan Melayu. Jadi maksudnya dekat sini pada peringkat awal tadi, di mana Sultan Kedah menyerahkan Pulau Pinang kepada Inggeris, tetapi Inggeris telah claim bahawa mereka yang duduk di kawasan tersebut, sedangkan pada asalnya ianya diserahkan. Sepatutnya kena guna undang-undang Islam atau undang-undang Kedah ataupun undang-undang adat tempatan. Tetapi apabila Inggeris menjelaskan bahawa dia yang menduduki kawasan tersebut, jadi dia menjelaskan bahawa dia yang menjumpai kawasan tersebut. Sedangkan pada tahun 1795 ramai orang Melayu yang duduk di kawasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfa Dazni bin Nyon. Nombor matrik A190249. Jadi saya akan sambung. Pada perjanjian Inggeris perjanjian Inggeris Belanda pada tahun 1826 telah menjadikan British berkuasa ke atas negeri-negeri Islam.
sebelum ini ada juga membuat sebelum ini ada juga Belanda ni buat perjanjian dengan British tetapi tidak berjaya. Pada asalnya Belanda ni di kawasan Semenanjung Melayu dan manakala Inggeris pula di kawasan Kepulauan Melayu di selatan Indonesia. Dan akhirnya mereka bertukar kawasan di mana Belanda mengambil alih di Indo, Inggeris pula di kawasan Tanah Melayu. Akhirnya integrasi undang-undang Inggeris dimulakan dan telah dibuat secara rasmi melalui Piagam 1826 tertakluk juga pada keadaan tempatan. Jadi kesimpulannya tadi, undang-undang yang diperkenalkan adalah di Pulau Pinang, undang-undang Inggeris yang pertama iaitu Royal Charter of Justice pada tahun 1807. Kemudian Royal Charter of Justice kemudian Charter of Justice pada tahun 1826 telah diperkenalkan setelah Inggeris mengambil alih negeri-negeri Selat Melaka dan Singapura. Jadi undang-undang yang terpakai di Pulau Pinang selepas penubuhan undang-undang yang baru iaitu Charter of Justice 1826 adalah terpakai di Pulau Pinang. Penerimaan undang-undang Inggeris terutama melibatkan negeri-negeri Selat. Setelah British tinggal di Pulau Pinang, undang-undang pertama telah diperkenalkan tadi iaitu undang-undang yang pertama iaitu Royal Charter of Justice pada tahun 1807. Seterusnya pada tahun 1807 iaitu undang-undang Piagam Diraja Kehakiman dan mahkamah adalah Mahkamah Keadilan Royal Charter of Justice. Seterusnya pada tahun 1826 Undang-Undang Piagam Keadilan dan mahkamah yang diwujudkan adalah Mahkamah Kehakiman Pulau Prince of West Singapura Melaka. Pada tahun 1855 iaitu Piagam Keadilan ketiga diwujudkan ataupun the third of Charter of Justice bertujuan adalah untuk penyusunan semula mahkamah yang sedia ada. Pada tahun 1867 beberapa lantikan rekorder telah dilantik dengan beberapa perubahan tambahan kepada sistem pentadbiran di negeri-negeri Selat. Dan akhir sekali pada tahun 1868 Mahkamah Prince of Wales Singapura Melaka telah dimansuhkan dan digantikan dengan Mahkamah Agung Negeri Selat ataupun Mahkamah Tertinggi Negeri-Negeri Selat. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.